basaru wal kalamu idh law lam yajib lahu hadhihi sifatu lakana muhtajan ilal muhdith au ilal mahalli au ila man yadfa'u anhu an-naqaisa. Dan adapun istighna Allah Jalla wa Azza, ini adapun pengertian terkaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain, maka mewajibkan, mana wajib pada akal, baginya Tuhan itu mestilah bersifat dengan sifat-sifat yang akan disebut ini. Ini dah masuk dah. Jadi biasanya kita belajar dalam asas tauhid sifat 20, Tuhan ni dia ada, wajib kita tahu Tuhan mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyak. Cuma banyak sangat nak belajar macam mana, maka diringkaskan menjadi 20. Nah, 20 ni dia pecah dua. 20 yang wajib ni dia pecah dua. 11 masuk dalam istighna, 9 masuk dalam pengertian iftiqarun ilahi kullu ma'dah. Ada pecah dua. Ini nak kenal Tuhan. Tuhan ni sifat dia terkaya. Sifat Tuhan ni dia terkaya. Wallahu ghaniyun hamid. Kata Allah Ta'ala, ya ayuhan nas antumul fuqara, kamu semua kena pada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Tuhan tu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi kita fuqara, kita bukan kendak, dia ghani. Dalam ghani itu dia kata Tuhan ni kaya tu, kaya dengan tak berhajat kepada yang lain, mewajibkan pada akal di diri Tuhan ni ada 11 sifat. Dia faham? 11 sifat kat diri dia tu. Dan juga beberapa sifat yang lain, lawazim dia tu. Ni kita nak belajar ni. Misalnya kita kata Ahmad orang kaya. Kenapa kita kata dia kaya? Oh, tak tahu ke Ahmad itu ada kereta 5 biji, banglo 3, gajinya 100,000 sebulan. Itulah sebab dia kaya. Dengan hartanya, dengan keretanya, dengan rumahnya, kita kata dia orang kaya. Sehingga dia tak berhajat pada kereta orang, tak berhajat pada orang lain, sebab duit dia dah banyak. Itu makhluk. Bila kita kata Allah ni maha kaya, maha kaya, kaya dengan apa? Sehingga tak berhajat pada yang lain. Dia kaya dengan 11 sifat. Beringat, Allah maha kaya. Dalam pengertian kaya tu, dia ada 11 sifat menjadikan diri dia kaya. Kaya dengan makna tidak berkendak kepada yang lain untuk menjadikan dirinya, untuk dia duduk pada satu zat, untuk menjadikan dia tu maha suci daripada kekurangan. Kaya tu makna kaya. 11 sifat. Maka dia kata sini, maka mewajibkanlah baginya Allah bersifat yang pertama sekali wujud. Itu pertama, wujud. Kerana kalau zat tu tak wujud, zat tu asalnya tak ada, lepas tu baru nak wujud, nanti dia dah berhajat kepada yang menjadikan. Maka zat yang kaya itu mesti wujud, dan dengan makna wujud zati, wujud yang tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Wujud zati, betul-betul wujud. Yang pertama. Yang kedua, Kidam, sedia kala. Kerana kalau Allah tidak sedia kala, berarti dia ada permulaan. Tiap yang ada mula, berarti asalnya tak ada, dah kendak pada yang mengadakan. Yang ketiga, mestilah baqa', kekal Tuhan ni. Zat Tuhan ni kekal. Kalau dia tidak bersifat kekal, dia binasa. Bila binasa, dia boleh ada, boleh tak ada. Dah jadi makhluk, dah berkendak kepada yang menjadikan dirinya, maka wajib dia ada baqa'. Yang keempat,
dia mesti ada mukhalafatuhu lil hawadith. Dia mesti bersalahan bagi segala yang baru. Dia tak boleh serupa sikit abuk pun dengan yang baru. Bertempat ke, bermasa ke, duduk kat langit ke, tak boleh. Tidak boleh, mustahil. Kerana kalau ada persamaan, nescaya dia jadi macam makhluk. Bila dah jadi macam makhluk, berkendak kepada yang menjadikan, tak kaya dah. Nah, ni 4. Yang kelima, qiyamuhu binafsi. Al-qiyamu binafsi, berdiri dengan sendiri. Artinya dia tidak berkendak kepada yang menjadikan diri dia, dan dia tak berkendak kepada zat. Kerana diri dia adalah zat. Dia kaya daripada zat, dia terkaya pada zat. Dia tak perlu nak tumpang dekat zat air ke, zat matahari ke. Macam setengah orang menganggap Tuhan ni energi, kata dia. Tuhan ni satu kekuasa yang ada pada seluruh alam ini. Sekarang ni, zaman sekarang ni, the new era. Padahal kita belajar dalam sifat 20, Tuhan itu qiyamu binafsi, tak berkendak, tak berhajat kepada zat untuk dia wujud. Dia tak perlu nak tumpang kat matahari baru dia ada. Sebab dia bukan tenaga. Tuhan bukan tenaga. Tuhan qadim, Tuhan zat. Zat bukan tenaga. Tenaga bukan zat. Tenaga tu sifat. Tenaga mesti ada benda yang bertenaga. Tenaga datang dari mana? Dia trait ke? Apa dia? Zat Allah tu yang berkuasa, yang memberikan tenaga. Dapat? Ini yang kelima. Dah berapa dah tu? Jadi wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamu binafsi. 5 sifat. Dah 5 sifat. Wa tanazzuh anin naqais. Wa tanazzuh, dan suci ia daripada segala kekurangan, dan maha suci ia daripada segala kekurangan. Ini yang keenam ni. Suci ia ni, ini bukan sifat ni. Suci ia daripada segala kekurangan. Suci daripada kekurangan ni, maknanya kalau Tuhan tu ada kekurangan, dia berkehendak kepada yang lain untuk menghilangkan kekurangan dia itu. Dan masuklah, maha suci dan masuklah di dalamnya mana? Bila kita kata Allah ni maha suci daripada kekurangan, masuklah 6 sifat. Yang mana? Wajiblah bersifat dengan sama, mendengar baginya, kalau tidak dia pekak. Dan basar melihat, dan kalam berkata-kata. Kerana kalau tak ada 3 sifat ni, tak ada mendengar, tidak ada melihat, tidak ada berkata-kata, habis Tuhan kita apa? Bisu, pekak, buta. Kan kekurangan itu. Tak layak. Tak terkaya Tuhan tu. Dah berhajat orang lain dah. Macam mana kita nak faham tu? Tengok ada orang buta, lepas tu Tuhan buat orang buta, supaya kita boleh lihat. Allah jadikan sebagai manusia ni buta, dan banyak yang melihat, supaya kita boleh faham Allah ni melihat ke buta. Bila kita tengok orang buta, buta ni dengan orang melihat, mana lebih? Melihatlah lebih. Melihat sempurna, buta itu kekurangan. Pekak dengan mendengar. Orang pekak, orang mendengar. Orang mendengar sempurna, orang pekak OKU, kurang. Bisu berkata-kata. Berkata-kata dengan bisu, siapa yang sempurna? Berkata-kata lah. Bisu kekurangan. Nah, setelah kita lihat di makhluk seperti itu, maka bertanyalah kita kepada diri kita, Tuhan aku ni pekak ke mendengar? Wa huwas sami'ul basir. Tuhan mendengar lagi melihat. Jadi tak bisu lah, tak pekak dah. Kerana bisu dan pekak tu kekurangan. Dan tengok pula sifat orang bila bisu macam mana. Dah kena orang tolong dia nak explain apa, nak faham apa dia cakap. Tengok pula orang pekak, dah kena ada alat bantuan pula supaya dia boleh dengar. Tengok pula orang bisu, nak bercakap tak boleh, dah kena ada orang tolong terjemah apa dia cakap. Orang buta lagi, buta tak nampak jalan,
Dah kena ada orang tolong pimpin dia. Adakah Tuhan seperti itu? Mustahil. Kerana Allah terkaya, tak berhajat pada satu yang lain. Maka wajiblah di Allah itu sama, basar dan kalam. 3 sifat. Nampak? Bila dah ada 3 sifat ma'ani tersebut, melazimkan 3 sifat maknawiyah. Mana itu? Iaitu, dan 3 sifat pula, iaitu kaunuhu sami'an, keadaannya yang maha mendengar, dan kaunuhu basiran, keadaannya maha melihat, dan kaunuhu mutakalliman, keadaannya yang sentiasa berkata-kata. Berapa dah tu tuan-tuan? Berapa dah sifat kesempurnaan Allah tadi tu? Sama, basar, kalam 3. Kaunuhu sami'an, basiran, mutakalliman 6. Ditambah dengan 5 yang awal tadi, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu binafsih. 5 campur 6, 11. Nampak tak? 11 ni menceritakan tentang Tuhan, zat Tuhan kita. Dia wujud, dia qidam, dia baqa, dia mukhalafah, dia qiyamuhu binafsih. Ternafi segala sifat kekurangan pada diri dia. Dan dia juga ada sama, basar, kalam, kaunus sami'an, basiran, mutakaliman. 11. Itu tentang diri dia ni, cerita tentang diri dia, tentang diri Tuhan tu. Nampak? Lepas tu dia kata apa lagi? Kerana jikalau tiada wajib bersifat dengan sifat-sifat ini, nescaya adalah ia Tuhan muhtajun, yakni berkendak kepada yang membaharukan akan dirinya. Yakni, jika tiada wajib wujud, jikalau tidak wajib Tuhan bersifat qidam atau mukhalafatuhu lil hawadith, dan jikalau dia berkendak kepada mukhassis, yakni yang menjadikan, iaitu lawan salah satu daripada makna qiyamu binafsi. Ada qiyamu binafsi, dia ada dua makna. Berkendak kepada mukhassis yang menjadikan, dan berkendak kepada zat. Nescaya berkendaklah yang membaharukan dirinya. Kalau ternapi salah satu daripada 5 ni, wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyam binafsih, jadilah Tuhan itu berkendak kepada orang lain untuk jadikan diri dia. Tak terkaya Tuhan tu. Nampak? Dan demikian lagi, kuat ni sebab 20 ni. 5 ni dah cukup untuk menantang semua fahaman-fahaman batil. Fahaman Hindu, Buddha, Kristian, Wahabiyah, semua terpelanting dengan cukup dengan 5 sifat. Orang nak kata Tuhan kat langit, Tuhan tidak sama dengan makhluk. Orang nak kata Tuhan ni duduk kat matahari kan, Tuhan qiyamu binafsi. Orang nak kata Tuhan ni ada permulaan, Tuhan qidam. Orang nak kata Tuhan binasa, Tuhan baqa. Terjawab dengan 5 sifat salbiah. Tercabut semua sifat, ternafi habis segala fahaman batil. Tapi kerana kita tak belajar sifat 20 ni, ataupun kita belajar kita hafal ya, padahal sifat 20 ni macam senjata canggih. Dia ibarat orang nak pergi perang, selama ni pakai pisau, pakai pedang. Lepas tu diberikanlah senjata canggih M16, tapi dia tak tahu pakai. Apa ni tak pakai? Tak tahu pakai. Macam itulah sekarang ni kita, tuan-tuan. Kita ni belajar sifat 20 tapi tak faham. Lepas tu bila datang pengajian-pengajian tauhid yang baru, kita kata yang lama ni dah kolot dah, tak boleh pakai dah. Karat dah ni pahaman orang dulu je pakai sifat 20 ni. Kita sekarang pakai tauhid baru, uluhiyah, rububiyah. Ini yang bagus, senang faham. Sekali lagi dah faham. Memanglah, sebab benda tu simple. Yang ini canggih. Bila kita belajar tu, kita boleh terjawab segala fahaman sesat tu tertolak dengan sendirinya. Malangnya kita hanya tahu kulit saja, isi tak tahu. Lepas tu kena belajar betul-betul sebab 20 ni bagi faham. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan dia kata lagi, dan saya berkendak dan demikian lagi, jikalau tiada kaya Allah daripada zat. Katalah Tuhan ni, dia nak wujud, dia kena ada zat yang lain.
Ini makna yang kedua daripada makna qiyamuhu binafsih. Kerana qiyamuhu binafsih makna kedua dia apa? Terkaya Tuhan daripada zat. Itu makna qiyamuhu binafsih. Tuhan tidak berkendak kepada zat untuk wujud. Kerana yang berkendak pada zat ni apa dia? Sifat. Sifat beri pada zat. Tuhan bukan sifat, Tuhan zat yang bersifat. Nascaya berkendaklah ia kepada mahal. Mahal tu apa dia? Tempat-tempat untuk wujud, iaitu zat. Dan jikalau tiada tanazuh, dan jikalau tiada sucilah Allah Ta'ala daripada segala kekurangan, bekak, bisu dan sebagainya, nescaya berkendak ia kepada orang lain yang boleh menolakkan daripada kekurangannya itu, kekurangan bisunya itu, pekaknya itu, butanya itu. Maka masuklah di dalam istirna 11 sifat yang wajib. Satu sifat nafsiyah, iaitu wujud. 4 sifat salbiyah, iaitu qidam dan baqa' dan mukhalafatuhu lil hawadith dan qiyamuhu binafsih. Dan 3 sifat ma'ani dan 3 sifat maknawiyah, itu sama' basar kalam, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu mutakaliman, jadilah 11. Ini tuan-tuan, ni telitinya, halusnya cara ulama'-ulama' dulu mengajarkan tauhid. Kerana tauhid itu macam asas dasar. Sebelum kita nak bina rumah, kena siap dia punya foundation tu. Dia punya asas tu kena kuat, footing kena kuat. Kalau tidak, nak bangun macam mana masjid ni? Footing kena kuat. Tak kuat tak boleh naik tinggi. Nak naik tinggi kena cek tiang-tiang bawah-bawah ni kena kuat ni, baru kita boleh repair sampai ke atas. Begitu jugalah tauhid. Kalau tauhid tu tidak kuat, tak betul dia punya foundation dia tu, maka fiqh kita, tasawuf kita akan melelong. Amalan kita ni tak tepat tujuan dia tu, melayang ke tempat lain. Habis. Lepas tu dia kata apa lagi? Maka masuklah dalam istilah 11 sifat tadi. Wa yu'khadhu minhu. Jadi tengok tadi, 11 sifat tadi tu terbahagi kepada nafsiyah 1, salbiyah 4, ma'ani 3, maknawiyah pun 3. Maka jadilah jumlahnya 11 di dalam pengertian istirna'ul ilah an kulli ma siwa. Wa yu'khadhu minhu tanazzuhu ta'ala 'anil aghrad fi af'alihi wa ahkamihi, wa illa lazima iftiqaru ila ma yahsulu gharaduhu kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghina an kulli ma siwa. Ini pula barang yang dimasuk di bawah makna mukhalafatuhu lil hawadith, yang melazimkan kaya Allah daripada tiap-tiap barang yang lain dan diambil daripadanya, yakni daripada kaya Allah itu, maha suci Allah Ta'ala daripada gharad, tujuan ataupun faedah pada af'alnya dan ahkamnya. Titik. Sekarang ni kita dah faham. Kita masih lagi membicarakan makna ketuhanan yang pertama, tuan-tuan. Jadi terkaya Tuhan daripada segala sesuatu. Tengok persembahan kita tua ni memperkenalkan Allah pada kita, terperinci, kajian yang mendalam, satu persatu, sampai kita kenal Allah, siapa Tuhan. Ya, baik. Bila kita kata Allah ni terkaya, dan kita faham Allah ni tak serupa dengan segala baharu, terbit pula 3 kat akidah. Ada lagi 3 perkara lagi. Tadi dah 11 dah, masuk lagi 3. Boleh kita faham 3 perkara ni. Apa 3 perkara tersebut yang kita boleh faham? Bila kita kata Allah ni tak serupa makhluk, Allah ni kaya. Kaya Allah ni. Apa yang kita faham? Yang pertama, maha suci Allah daripada mengambil gharad, mengambil faedah. Gharad tu makna faedah pada af'alnya, pada perbuatannya,
dan pada segala hukum-hukumnya. Dan jikalau tiada maha suci daripada yang mana Allah ni ambil faedah. Dia buat kita ni, dia nak ambil faedah. Ada tujuan dia buat. Ada benda yang Tuhan nak untuk diri dia sendiri. Kalau itulah Tuhan buat, maknanya Tuhan sudah berhajat kepada benda itu. Dan jikalau tiada maha suci Allah daripadanya, daripada apa? Daripada mengambil faedah, gharat, faedah. Setiap yang dia buat, setiap hukum yang dia jadikan, dia ambil faedah. Apa jadi? Lazimlah berkendaknya Tuhan kepada suatu yang menghasilkan kehendaknya itu. Dia berkendak kepada sesuatu yang menghasilkan kehendaknya. Maka tiada lagi ia kaya, maka betapa terupa pada akal. Sedangkan Allah itu Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Macam mana penerangan tu? Nak faham ni macam mana? Tengok dia terang macam mana. Bermula gharat. Gharat mana? Faedah yang maha suci Allah Ta'ala daripadanya itu. Apa tu gharat? Iaitu cita, iaitu tujuan. Tujuan kehendak yang membangkitkan ia akan Allah atas menjadikan satu perbuatan daripada segala perbuatannya, atau satu hukum daripada segala hukum syarak, padahal memelihara akan maslahat yang kembali ia atas dirinya atau atas makhluknya, dan keduanya mustahil pada hak Allah Ta'ala. Maka yang kembali kepada Allah Ta'ala yang tersebut itu, dan yang kembali kepada makhluk itu. Titik. Apa maksud ini? Maksudnya macam ni. Contoh. Salah satu daripada hukum syarak, Allah mewajibkan makhluk-makhluknya yang bernama manusia ni bila dah balik semayang. Kita semua ni wajib semayang bila dah balik. Itu hukum Allah. Lepas tu kita faham macam mana? Kenapa Allah suruh kita semayang? Semayang ni apa? Semayang ni membesarkan Allah, mentakzim Allah, menyembah Allah. Jadi maknanya Allah buat hukum semua orang mesti semayang, wajib semayang. Lepas tu dijadikan perbuatan kita ni semayang. Nampak? First dijadikan hukum wajib semayang, lepas tu dijadikan kita ni, sebahagian kita ni semayang. Adakah bila dia buat hukum ni, lepas tu dijadikan kita semayang, Allah ambil manfaat? Apa manfaat Allah dapat? Allah disembah. Ada pula ayat Quran dia pula tu. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah kata dalam Quran, tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan supaya menyembah aku. Banyak kali kita dengar ayat tu. Kalau kita tak belajar tauhid, kita hanya belajar tafsir saja ayat itu, kadang-kadang boleh terpelencong kita punya tauhid. Akidah kita boleh terpelencong. Macam mana? Sekali imbas bila kita dengar ayat tu, apa kita faham? Tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan supaya menyembah aku. Maknanya Allah buat kita ni sebab Allah nak diri dia disembah. Allah nak diri disembah. Maknanya seolah-olah Allah mengambil manfaat lah. Buat kita supaya dia disembah. Buat kita supaya dia disembah. Orang semayang, orang taat kat dia, orang jadikan dia Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan yang seperti ini, maknanya kita telah menyamakan Tuhan kita itu seperti orang yang menang pilihan raya. seperti raja-raja yang ada dalam dunia ini, menteri-menteri dalam dunia ni. Memang macam tu, dia mesti nak menang. Dia mesti nak ada sokongan. Dengan sokongan itu barulah dia boleh jadi seorang menteri, Perdana Menteri. Boleh jadi itu, boleh jadi ini. Dia kena ada sokongan. Kalau kita faham macam itulah Tuhan kita ni, nak jadi Tuhan dia kena ada makhluk. Makhluk banyak-banyak ni sembah dia, maka barulah dia jadi Tuhan, dia besar. Faham yang macam ini, syirik, kufur. Allah. Sebab telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Sama macam mana Ustaz? Bukankah tu ayat Quran? Tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan supaya menyembah aku. Betul ayat Quran, tapi fahamnya bukan macam tu.
Siapa faham macam tu, faham macam mana? Allah ni buat kita ni supaya kita sembah dia. Maknanya dia nak kita sembah dia. Hati-hati, itu terjemah. Tafsiran ni sebenarnya macam mana ayat itu? Tafsiran dia macam ni. Tidak aku jadikan manusia dan jin jadi apa? Jadi macam mana? Mendengar, melihat, berkata-kata, merasa, berfikir. Semua ni Allah jadikan illa liya'bud, kecuali hikmahnya. Lam tu lam hikmah. Hikmahnya, bila dia kenal Allah, dia akan menyembah aku. Bila dia kenal siapa pencipta dia, dia akan kenal aku, dia akan menyembah aku. Maksudnya sembah tu kemudian, kenal dulu. Jadi kalau kita nak terjemah penuh ayat tu, tidak kujadikan manusia dan jin boleh melihat, boleh berkata-kata, boleh mendengar, segala panca indera aku jadikan pada manusia itu, melainkan supaya dia boleh mengenal akan aku. Dia kena kenal Allah dulu. Takkan aku tiba-tiba jadi sendiri ya? Apa tujuan aku hidup? Maka dia akan mencari Tuhan. Dia tengok alam, takkan ada alam ada sini. Akhirnya dia kenal Allah. Bila dia dah kenal Allah, secara automatik dia nak terima kasih pada Allah. Macam mana cara nak terima kasih? Dia sembah Allah. Itu hikmah. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu, Allah tidak ambil faedah daripada sesuatu itu, tetapi segala sesuatu itu tidak kosong daripada hikmah. Dapat ayat tu. Maknanya ada beza antara faedah dengan hikmah. Tuhan buat segala sesuatu tak ambil faedah, tapi bukan pada sia-sia. Tuhan menjadikan segala sesuatu itu dengan hikmah. Kalau tak faham, contoh saya buat macam ni. Kalau dah kitab-kitab, dia buat contohnya. Kita gali pergi. Apa tujuan gali pergi? Tak dapat air. Air ni nama faedah. Gali cari air. Tengah-tengah gali pergi, air tak jumpa lagi, terjumpa satu peti. Ketok, jumpa peti. Buka jumpa emas. Emas ni hikmah. Besar hikmah aku menggali perigi. Terjumpa emas. Padahal tujuan kita nak dapat air, bukan nak cari emas. Dapat emas ni namanya hikmah. Tidak kujadikan manusia dan jin, melainkan hikmahnya apabila manusia dan jin ini menggunakan panca inderanya yang 5, dan dia berfikir siapa yang menjadikan dirinya, siapakah menjadikan alam ini, nescaya dia akan bersyukur dan dia akan menyembah aku. Gitu. Jadi sembah tu hikmah, bukan Tuhan nak. Tuhan tak nak. Kalau Tuhan nak diri dia disembah, mengambil faedah bersembah tu, maka samalah Tuhan itu dengan makhluk. Tak terkayalah Tuhan itu daripada makhluk. Dah sama macam makhluk. Ternafilah sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Boleh faham tu? Ni halus. Detik sikit kan ayat Quran. Terjemah dah betul lah, fahamnya salah. Nampak tuan? Sebab tu Quran kita ni, Syiah baca, Wahabi baca, Mujassimah baca, Ahli Sunnah baca, Quran yang sama, terjemah yang sama, fahamnya yang berbeza. Ni faham Ahli Sunnah wal Jamaah macam tu. Lepas tu dia kata apa lagi? Baik, setelah kita faham itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita nak faham daripada ni? Daripada Tuhan terkaya ni. Dan jikalau maka yang kembali kepada atau dia kata tidak ada faedah yang dia nak kembali pada dirinya atau kembali kepada makhluk. Bukan dia nak. Maka wakadha yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat wala tarkuh idh law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan kathawabi mathalan lakana jalla wa azza muftakiran ila dhalika syai' liyatakammala bihi idh la yajibu fi haqqi ta'ala illa ma huwa kamalun lahu wa huwa jalla wa azza al-ghina an kulli ma siwa. Yang kedua, apa yang kita faham? Dan demikian lagi diambil faham daripada istighna terkaya Allah Ta'ala pula, bahawasanya tidak wajib atas Allah Ta'ala memperbuat suatu daripada mumkinat, dan tidak wajib dia meninggalkan dia. Allah tak wajib buat segala benda-benda yang mungkin terjadi. Tak wajib.
Kalau orang tanya wajib tak Tuhan buat hari kiamat? Tak wajib. Dia nak buat tak? Buat sudah. Wajib ke Tuhan bagi kita ni pahala sebab kita dah sembahyang? Tak wajib. Dia nak bagi, dia bagi. Dia tak nak bagi pun tak pun. Bukankah Allah tak mungkir janji? Ustaz, la yukhlifu, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkir janji. Allah tak mungkir janji itu, untuk menunaikan janji Allah tu cukup dia bagi seorang pahala sudah. Yang lain dia tak bagi. Dah tunai janji dah. Dia tak kata dia nak bagi kat semua orang. Dia kata siapa taat Tuhan bagi pahala. Dia bagi seorang sudah. Dah tertunai janji dah. Orang kafir masuk neraka, dia masuk seorang je, yang lain dia tak masuk. Harus. Semua dengan kehendak Tuhan. Ni kalau balik pada Allah. Jadi tak ada satu benda yang wajib. Tak wajib bagi Allah memperbuat benda mungkin atau tidak buat. Kerana jikalau wajib atas Allah Ta'ala suatu daripadanya pada akal, seperti Allah wajib bagi pahala umpamanya, nescaya adalah Allah Ta'ala berkendak kepada suatu itu. Allah wajib bagi pahala. Kalau Allah tak bagi wajib, tak bagi pahala, Allah dah tak sempurna dah. Untuk sempurna dia mesti bagi pahala. Supaya sempurna ia, kerana tiada wajib bagi zat Allah Ta'ala melainkan barang yang ia kamal dengan dia. Kerana apa benda yang wajib bagi Allah? Wajib bagi Allah sifat-sifat kesempurnaan. Tiba-tiba kita kata Allah wajib bagi pahala, maknanya bagi pahala tu sifat wajib bagi Allah. Maknanya kalau tak bagi pahala, kurang Allah Ta'ala. Sebab wajib. Tadi kan kita dah bahas sifat wajib bagi Allah yang masuk dalam sifat istighna 11. Tiba-tiba Allah Ta'ala ni wajib bagi kita pahala, tambah satu lagi jadi 12. Betul ni? Allah wajib wujud, kidam, baqa' sampailah kaunu mutakalim, tambah satu lagi, wajib Allah bagi pahala. Kalau tak bagi pahala, dah tak sempurna diri dia. Ini mustahil. Bila mustahil, habis bagi pahala pada orang beramal, apa hukum dia? Harus. Seperti kerana kaya daripada tiap-tiap barang yang lain, dan Allah Azza wa Jalla kaya daripada tiap-tiap barang yang lain, maka inilah 6 likur akidah. 6 likur akidah tu apa? 16 kata dia. Mana 16 tu? Sebelah. Tadi dah 11 sifat, campur dengan 2 yang wajib ini. Tadi 11 ditambah lagi 2 ni. Dan lagi tiada memberi bekas suatu daripada kainat dengan kekuatan yang dijadikan ia padanya. Satu dan lawannya satu pula, jadilah 28 yang masuk dalam istighna. Yang ketiga, bila kata Allah terkaya pada segala sesuatu, wajib kita i'tikad kekuatan yang Allah jadikan pada segala sesuatu tak bagi bekas. Air, apa kekuatan Allah Ta'ala pada air? Boleh menghilangkan haus. Kalau kita kata kekuatan pada air ini boleh bagi kesan menghilangkan haus, seolah-olah ketika Allah nak menghilangkan kehausan kita ni, Allah berkendak pada air. Hei air, tolong aku sikit. Kenapa? Dulu kan aku dah bagi kau kekuatan. Kekuatan apa ya Allah? Tak kata air. Kekuatan untuk menghilangkan haus. Apa kau nak ya Allah? Hari ni aku nak hilangkan Ustaz Sopan rasa haus. Nanti bila dia minum, kau tolonglah hilangkan haus dia. Ini kalau kita kata kekuatan memberi kesan. Sedangkan Allah Ta'ala terkaya daripada segala sesuatu. Allah tak kendak pada air untuk hilangkan kita haus. Dia jadikan air ini wasilah untuk menghilangkan kehausan kita. Api kita juga. Api Allah bagi kekuatan membakar. Tapi ketika Allah nak membakar, adakah kekuatan api memberi kesan? Tidak. Api itu dijadi wasilah untuk membakar, bukan dia pula bagi tolong Allah nak bakar. Gitu. Maka kalau begitu, kalau dah komplit 3 lawazim ini dicampurkan dengan 11 tadi, 3 campur 11 14. 14 lawan dia pula 14 mustahil, jadilah 28 yang masuk dalam istighna ullah ilahi dari an kulli ma siwa, terkaya Tuhan daripada segala sesuatu. Wa amma iftikar
Wallahu a'lam. Jadi maknanya complete lah kita pengajian kita pada malam ini. Macam mana daripada 11 sifat yang wajib bagi Allah masuk dalam makna terkaya, masuk pula 3 lawazim tadi tu. Apa 3 tadi tu? Yang pertama, Allah tidak mengambil faedah daripada segala sesuatu yang dia jadikan. Yang kedua, Allah tak wajib menjadikan sesuatu perkara mungkin atau tidak menjadikan. Yang ketiga, kekuatan yang Allah jadikan pada makhluk tidak boleh memberi kesan. Maka 3 tambah 11, 14. Lawan 14 tu 14 mustahil, jadilah 28. Wallahu a'lam. Ada soalan? Menarik. Soalan tuan ni menarik. Tuan ni tanya, kun fayakun bukan sifat Allah. Kun fayakun itu dalam surah Yasin. Kun fayakun ni kita kena faham macam ni. Allah menjadikan segala sesuatu dengan sifat apa? Sifat apa tuan-tuan? Kudrat. Kun fayakun itu ta'aluk sifat apa? Kalam. Tak faham? Kun fayakun itu ta'aluk daripada sifat kalam. Idza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Jadi sekarang ni, bila Allah nak membuat sesuatu, adakah dengan sifat kudrat atau dengan sifat kalam? Kalau kita kata Allah buat sesuatu dengan sifat kalam, macam magician David Copperfield tu, abracadabra, puf, alakazam, puf, jadi. Itu orang buat magic. Adakah Tuhan buat sesuatu dengan macam tu? Ataupun Tuhan membuat sesuatu itu dengan sifat kudratnya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jawapannya, Allah membuat sesuatu dengan sifat kudrat, bukan dengan sifat kalam. Kun fayakun itu sifat kalam. Kalau begitu, apakah maksud daripada ayat surah Yasin yang menyatakan apabila Allah berkehendak sesuatu, maka Allah berkata kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Macam mana nak faham ayat ni? Kalau salah faham, jadilah macam orang awam yang banyak berkata, Tuhan kalau nak buat sesuatu disebut kun je, disebut kun jadilah. Apa hukum orang yang beriktikad seperti itu? Orang yang beriktikad bila Tuhan nak buat sesuatu, Tuhan sebut kun, hukumnya kafir, na'udzubillah, murtad dia terus keluar Islam. Ustaz biar betul ustaz, takkan macam tu. Itulah dia tauhid. Ini yang ulama kata mengaji tauhid kena sungguh-sungguh, tak boleh main-main, kerana berkaitan dengan iktikad. Walaupun ayat Quran kalau salah difaham boleh jatuh kufur. Kenapa? Kerana kalau dia kata Tuhan bila nak buat satu dia kena sebut kun, kaf dengan nun, berarti Tuhan dah ada suara, Tuhan dah ada huruf suaranya. Kalam Tuhan dah serupa kalam makhluk, kufur hukum dia. Allah baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat, baca makna, faham salah, kufur. Na'udzubillah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak mengaji tauhid. Ini mengaji tauhid. Tauhid penting. Nak belajar tafsir, ngaji tafsir. Nak ngaji hadis ni, tauhid kena belajar. Kalau tidak, silap habis. Sikit silap habis. Habis apa maksud tu ustaz? Apa maksud kun fayakun ni? Kun fayakun itu daripada sifat kalam Allah. Kalam Allah ini ada dua. Ada kalam hakiki, ada kalam majazi. Hakiki makna apa dia cakap itulah makna dia. Apa dia kata itulah makna, tak ada lain dah. Kalam majazi, apa dia kata ada maksud tersirat. Apa yang disebut ada maksud tersirat. Contoh dia kata Ar-Rahmanul 'alal 'arsy istawa, Tuhan beristiwa di arasy. Bukan makna Tuhan duduk atas arasy. Maknanya Tuhan menguasai arasy. Itu kita kata kalam majazi, bukan hakiki. Quran ada dua jenis ayat. Kalau begitu, kita balik pada tadi. Bila Allah nak sesuatu, Allah sebut kun.
Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ini kalam majaz bil kinayah. Majaz bil kinayah, bukan kalam hakiki tu. Bukan macam tu maksud dia tu. Kalau Tok Guru dia buat misal macam ni. Menteri besar datang ke Masjid Sending, melihat masjid sedang diperbaiki. Dia pun berucap, tuan-tuan, saya nak masjid ini saya peruntukkan sebanyak 200,000 dengan pekerja-pekerja sekali. Dekat depan masjid ni dah siap semua tar, dengan bangunan-bangunan semua dah beres. Kita pun cakap, Menteri besar kalau dah cakap macam tu, besok siap lah. Menteri besar kalau dah cakap macam tu, besok siap lah tu. Apa maksud tu? Segera dilaksanakan. Segera dilaksanakan. Kalau Ustaz Sopan cakap, tak jadi dia. Tak ada duit. Tapi kalau Tok orang besar cakap, besok jalan lah tu, dah Tok Menteri cakap besok jalan lah tu, bukan makna bila dia cakap terus jadi. Bukan, maksud dia apa yang dia cakap itu segera terlaksana. Apa yang dia kehendak segera dilaksanakan. Inilah makna kun fayakun. Maknanya bila Allah berkehendak, seolah-olah kalau dia sebut kun terus jadi. Itu makna kun fayakun. Bila Allah berkehendak sesuatu terus jadi. Terus jadi. Tak lengah lagi. Contoh, Allah berkehendak banjir berlaku di Kuantan. Faham? Pukul berapa? Pukul 12 malam. 12 malam terus jadi. Tak boleh lawan. Johor banjir. Bila? 2 hari lepas. Bila masa? Pukul 11 malam. 11 malam jadi. Itulah makna kun fayakun. Bukan makna Tuhan tengok tu. Kun, banjir. Kun. Oh itu. Kalau macam tu penat semua benda Tuhan nak buat semua kena sebut kun. Habis apa Tuhan buat sekarang ni? Kun. Itu kerja Tuhan. Lepas tu belajar tafsir Quran ni tak boleh lepas pada ilmu tauhid. Kerana tauhid itu mentafsirkan ayat-ayat yang seperti itu. Jangan salah tafsir. Itu makna kun fayakun tadi tuan. Tuan punya soalan tadi, apa maksud kun fayakun itu? Maknanya Allah bila nak jadikan sesuatu, bila dia berkehendak satu tu terus terlaksana. Dia kata bainal kaf wa nun. Kaf dengan nun, ada berapa huruf tengah tu? Kaf, nun, kun, terus je. Allah nak jadikan satu bainal kaf wa nun. Seolah-olah kalau Allah sebut kun, dia jadi terus. Itu maksudnya. Yang kedua, ada sebagian ulama mentafsirkan makna kun fayakun itu ialah pada kejadian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian ni banyak. Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Hawa dijadikan daripada tulang rusuk. Kita dilahirkan daripada nek moyang kita, lahir daripada Tok Adam. Habis Tok Adam jadi daripada tanah. Tanah daripada apa? Tanah datang daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad pula jadi daripada apa? Tak ada apa. Daripada tak ada kepada ada. Langsung dijadikan. Setengah tafsir ulama maksud daripada kun fayakun itu mengisyaratkan pada kejadian Nur Muhammad daripada tak ada kepada ada tu. Langsung jadi. Tidak melalui proses. Tak macam Nabi Adam, tak macam Siti Hawa, tak macam kita ni. Itu tafsiran kedua pengertian kun fayakun. Tapi jumhur ulama mentafsirkan makna kun fayakun macam yang saya terangkan tadi, iaitu ayat majaz bil kinayah. Cakap sindiran. Macam kita dah, ada orang datang nak minang anak kita. Assalamualaikum. Salam. Apa hajat tuan? Hajat kami dari jauh datang nak mengutip bunga yang ada di rumah tuan ni. Bunga saya banyak kat luar tu, ambil je lah. Ngutip ayam ada, bunga ros ada, pilih. Bukan yang tu tuan, saya nak minta petik bunga yang rambut panjang. Mana ada bunga rambut panjang, merepek lah tuan. Saya datang nak minang anak tuan. Cakap senang.
Jadi sebut bunga-bunga tadi tu majaz bil kinayah. Dalam Al-Quran ada ayat yang macam tu. Dia tak direct. Ada ayat yang direct terus makna, ada ayat majaz bil kinayah. Jadi nak tahu macam mana ni? Mana satu ayat direct, mana tak direct ni? Mana majaz, mana tidak? Kenalah belajar pada orang yang betul-betul faham tentang tafsiran ayat itu dan mahir dengan bahasa Arab yang berkait dengan Quran. Kalau tidak, kita sesat je buat ni. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Satu soalan. Adakah perpecahan antara orang Islam di negara ini disebabkan kurangnya tauhid kepada Allah? Boleh Ustaz bagi penjelasan dan cara mendungnya? Oh, jawapannya cukup senang. Adakah perpecahan ini kerana betul? Perpecahan itu berlaku kerana tidak mengerti tentang tauhid. Kalau kita, maksudnya tidak ada ilmu nak beragama tapi tak tahu cara nak beragama. Yang pertama. Yang kedua, tempat rujuk bila nak belajar agama pada orang yang salah, memberi tafsiran-tafsiran yang tak betul terhadap ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Ada yang memberi makna terlalu zahir. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan berada di Arash, duduk di atas sana. Dah pula Tuhan ada muka, ada kaki. Itu tafsiran yang terlalu zahir. Ada pula setengah tu terlalu batin. Batin sangat sampai tak payah semayang dah. Hakikat sangat. Segala makna semua panggil hakikat. Hakikat terus hilang syariat. Jadi pula puak-puak batiniah, puak-puak hakikat, tinggal semayang terus. Ini pun tak betul. Ahli sunnah wal jamaah yang kita mengaji ni, ahli sunnah wal jamaah, tidak terlalu zahir, tidak terlalu batin, pertengahan. Nah, itu nama ahli sunnah wal jamaah. Setiap ayat, setiap hadis ditimbang. Mana yang boleh ditakwil, mana yang tak boleh ditakwil. Mana ayat Quran mesti diertikan dengan hakikat, mana ayat Quran mestilah ditakwil kepada makna yang sesuai. Ini fahaman ahli sunnah wal jamaah. Kalau semua pakat mengaji macam ni, hilang kesesatan, bersatu semua. Bukan ada hadis kata umat Islam pecah pada 73. Iyalah, pecah 73, 72 yang sesat, satu yang betul. Satu yang betul ke apa? Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah yang satu, yang sebenarnya macam mana nak pastikan kita yang satu ni? Kena belajar dah tuan-tuan. Kena banyak pengajian kitab-kitab turas macam ni. Nah, kitab turas ni, kitab tua ni, dia mengajar benda yang sama. Dia akan menekankan perkara yang sama. Beribu tahun, 1000 tahun lepas sampai sekarang sama aja. Apa yang saya ajar ni dengan tok nenek atuk kita, moyang guru lama ajar, inilah dia. Tak ada beza langsung. Sampai pada Imam Ghazali, sampai kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, sampai pada para sahabat Nabi SAW. Cuma metod saja berbeza. Metode saja berbeza. Tapi kalau kita tinggalkan pengajian ini, maka akan jadilah perpecahan. Jadi apa metod kita nak bersatu sebenarnya? Bersatu duduk di bawah payung Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni akidah kita bersesuaian dengan apa yang telah disusun oleh Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Hasan Maturidi. Fiqh kita bermazhab, tasawuf kita memegang kepada yang muktabar, seperti Imam Al-Ghazali, Al-Qushairi, Junaid Al-Baghdadi. Kalau semua dah sama faham macam tu, insya-Allah bersatu. Tapi kalau kita tak pegang, buka pula kitab moden, buka pula kitab-kitab, buku-buku yang bercanggah dengan fahaman Ahli Sunnah, dah tentulah berlaku perpecahan kerana fahaman dah tak sama. Itu aja saja. Nak sama, pegang yang satu. Tak faham tak apa, duduk je. Lama-lama faham. Wallahu a'lam. Ada lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi sultan bil ilmi qulubana wasta'mil asrarana wa syul bil i'tibari afkarana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.